Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan sesi Teacher Aziz bersama Teacher Aziz. Alhamdulillah, apa khabar semua? So, Teacher Aziz doakan semua berada dalam keadaan sihat walafiat, insya-Allah. Okey, hari ni dekat Selangor ni, terutama dekat kawasan Petaling Jaya ni agak sejuk sedikit. Hujan melimpahi bumi Petaling Jaya ni, alhamdulillah. So anak-anak a bit sejuk, a bit cold, dia rasa mereka lebih selesa bila berada di dalam, tapi kami buka sikit untuk perudaraan lah, jadi begitu. So apa yang Aziz nak kongsi kat sini hari ini, jeng. Okey, anak-anak kita ni berbeza, kita tak boleh nak pukul rata semua. Dulu kita tak tahu, tapi sekarang alhamdulillah kita belajar, so kita pun tahu. Sedangkan kita juga berbeza-beza personality. Begitu juga anak kita, ia bermula daripada masa kecil lagi. So apa yang perbezaan yang kita boleh lihat, pada asasnya ada 3 perkara. So cara penerimaan anak-anak, corak pelajaran anak-anak, dan corak dia menyelesaikan masalah tersebut boleh kita lihat melalui 3 perkara ini, 3 learners ini. Okey, satu adalah visual learners. Visual learners ni moto dia adalah see it, see to learn. See it, see to learn. Maksudnya dia melihat, bila dia melihat dia dapat belajar. Dia melihat untuk belajar. Dia lebih peka. Dia semua ada, tapi kepekaan dia more kepada penglihatan dia, melihat. Dia melihat, dia dapat belajar, untuk belajar sesuatu, untuk belajar apa yang berada di persekitaran dia. Contoh untuk jawapan yang sering kita dengar untuk anak-anak visual ni yang boleh bercakap adalah adik suka tengok apa? Adik suka apa? Contoh. Okey, so dia akan jawab adik suka tengok pantai. Contoh, tengok pantai. So perkataan tengok tu more kepada penglihatan. Dia lihat. Saya suka lihat pantai tu. Lagi satu, saya suka lihat kereta tu. Bermacam-macam warna kereta. Itu pun visual learners juga. Dan yang ketiga, boleh contoh juga. Saya sukalah lihat pokok ni macam-macam ada, tinggi, rendah. Nampak kan? So dia macam dia perkataan lihat, tengok tu dia mau kepada visual learners. Tapi bagi anak-anak yang kecil masih lagi tidak boleh bertutur, kita akan nampak dari segi macam mana, dari segi pemantauan kita lah. Kita kan suka tengok anak kita, bila anak kita belajar tu kita suka tengok. So dari situ, bila kita lihat, kita pantau dia, bila dia lihat je benda tu, contoh satu perbuatan, kalau macam anak-anak kecil ni, dia lihat kawan dia panjat, ataupun abang dia panjat, kakak dia panjat, dia lihat tau, lepas tu dia pun cuba buat daripada segi penglihatan dia sahaja. Macam tu. Tapi dia lihat lah. Gitu. Okey. So, seterusnya, apa yang kedua, apa yang boleh kita lihat adalah auditory learners. Maknanya dia listen it, hear to learn. Listen it, hear to learn. Maksud dia mendengar untuk belajar. Dia mendengar untuk belajar. Macam mana dia mendengar untuk belajar tu? Contoh. So, jawapan yang sering kita dengar bagi anak-anak ni, saya suka dengar bunyi laut, bunyi ombak. Saya suka dengar. Macam tu. So, dia mengemphasizekan pendengaran dia. Saya suka dengar bunyi laut, suka dengar bunyi ombak. Lepas tu, suka dengar bunyi kereta, vroom 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 vroom. Bunyi kereta, dia bercakap macam tu. So, suka dengar bunyi daun bertiup di angin, ditiup angin. Dia suka dengar. Dia boleh membunyikan
apa yang dia dengar. So dia more kepada bunyi. Faham kan? So maknanya anak-anak kalau macam dia yang anak-anak kecil ni, dia akan more kepada bunyi apa, macam kita dengar bunyi apa, macam itulah kan. Kalau kita nak ajar, kita nak tengok budak tu more kepada pendengaran, auditory atau visual, atau satu lagi kinestetik. Kita tengok dia, kalau dia dengar, dia terus buat bunyi tu. Contoh bunyi kereta, vroom 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 vroom, macam tu. So kita tahu, yang ni salah satu dia kekuatan dia adalah auditory learners. Contohnya kat situ. Okey, yang ketiga adalah kinestetik. Okey, kinestetik learners ni, dia kena touch, dia kena pegang. Lepas tu dia kena bergerak untuk belajar. Maksudnya touch it, move to learn. Touch it, move to learn. Maknanya dia kena pegang, dia bergerak, baru dia belajar. Kalau dia tak bergerak, dia tak belajar. Macam tadi, dia lihat, baru dia buat. Itu adalah penglihatan, visual learners. Kalau macam dia dengar, panjat, lepas tu baru dia buat. Contoh budak-budak kan, dia dengar bunyi kereta, vroom vroom vroom, dia pun buat bunyi vroom vroom vroom, ataupun miau miau miau, dia pun cuba buat. Dalam segi bahasa dia, itu adalah auditory learners. Yang ni kinestetik ni, dia kena sentuh, dia kena bergerak, baru dia boleh belajar, baru dia dapat belajar. Maksudnya dia kena menyentuh untuk belajar. Contoh, kalau untuk anak-anak kecil yang masih bayi semua tu kan, dia macam kita akan terdorong untuk bawa dia sekali, dia akan cepat belajar begitu. So maknanya bawa dia sekali, tuntun dia sekali untuk first time. Okey, macam ni caranya. So dia kena bawa sekali. Dia rasa, dia buat, dari situ dia akan belajar. Kalau macam ni dah terjatuh, salah, tak boleh ni. Daripada situ dia akan belajar. So dia pengalaman dia tu, dia kena bergerak semua, baru dia belajar lebih efisien. Maksudnya mereka anak-anak kita ni ada tiga-tiga, tapi dia lebih terdorong tu, kita nampak. So salah satunya adalah kinestetik learner ni lah, yang kena menyentuh, kena bergerak, baru boleh belajar, untuk dia belajar. Contoh, saya rasa pasir pantai. Saya suka rasa pasir pantai. Dia kena rasa pasir pantai tu, baru dia tahu. Macam kita dekat pantai ni, apa yang kita suka. Macam tu. Kita contohlah kan. Dekat pantai ni, apa yang kita suka. So, seorang akan jawab, saya suka tengok pantai. Saya suka tengok laut. So bila dia kata, kita mau kepada visual. Nampak, dia suka nampak. Saya sukalah tengok laut tu. Macam tu. Okey. So yang kedua pula, auditory, saya suka bunyi ombak. Dia dengar bunyi tu. Okey. Suka dengar bunyi, suka dengar bunyi ombak. Dengar tu. Okey. So yang ketiga, kinestetik ni pula, saya suka sentuh pasir pantai. Saya suka sentuh air laut. Dia akan cakap, saya suka sentuh. Bestnya pasir pantai ni, rasa pasir pantai ni. Kalau macam ada setengah orang, dia tak, anak-anak dia tak pandai lagi nak sebut sentuh, dia akan cakap, bestnya rasa pasir pantai ni, bestnya seronok. Macam tu. So kita tahu dia adalah kinestetik learners. Okey, sebab dia kena merasai benda tu, dia kena menyentuh, dia kena bergerak, baru dia boleh belajar. So dia kena merasai. Dia tak boleh semata-mata lihat, dia tak boleh semata-mata mendengar, tapi dia kena merasai, dia kena sentuh. Dia tak dapat nak bayangkan kalau dia tak sentuh benda tu. Kalau macam eksperimen, kalau kita bercakap je, dia tak dapat nak interpret. Tapi kalau dia buat bersama-sama, dia baru dapat belajar.
dengan lebih ni lagi lah, keyakinan dengan lebih tinggi lagi. Itu contoh tiga personaliti anak-anak kita dalam corak pembelajaran dan penerimaan mereka dalam kehidupan seharian, insya-Allah. Itu yang asas lah. Ada benda-benda lain melibatkan multiple intelligence and everything, tapi yang asas kita tengok adalah melalui visual, melalui dia melihat. Dia boleh belajar daripada melihat. Dia lebih pakar dari segi penglihatan dia. So kita kata dia kepada visual learners. So apa tu, yang kedua adalah auditory learners. So yang mendengar, yang suka bunyi-bunyi, itu adalah dari segi dia mendengar, dia dapat belajar. Yang ketiga adalah kinestetik, yang dari segi menyentuh. Dia menyentuh, itu bila dia sentuh baru dia belajar. So dia merasai benda tu, dia rasai, dia sentuh, baru dia belajar. So kalau dari segi dia lihat, orang bagi tahu, dia dengar, lepas tu orang tunjuk dekat papan hitam lihat, dia tak berapa dapat relate. Tapi kalau dia buat bersama-sama, insya-Allah dia boleh dari segi pembelajarannya. Okey. So Teacher Hazia harap perkongsian hari ni dapat manfaat, dapat memberi manfaat kepada ibu bapa kat sana. Kalau macam kita hujung-hujung minggu kita nak bonding time and everything, sambil-sambil tu boleh je kita cuba kenali anak kita dari segi dia yang mana satu. Dia mau kepada visual ke, dia mau kepada auditory ke, ataupun kinestetik. Kita akan nampak, insya-Allah. Okey. Sebab anak Teacher Hazia ada 4 orang, seorang 2 orang. Yes, 2 orang mau kepada visual, seorang kines, seorang lagi mau kepada auditory. Dia mendengar baru dia boleh buat, baru dia belajar. Dia lebih efisien kepada so kualiti pembelajaran dia lebih tinggi apabila dia mendengar. So mari kita kenali anak kita melalui visual, auditory dan kinestetik. Okey, hingga berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.